dengar ulangan perbincangan Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz di kecap bulletinfm.audio. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Kita cuma simpati kerana baginda adalah raja yang menjadi satu kuasa yang membenarkan kita merdeka dulu tahun 1957 kan. Itulah sejarah yang perlu kita hargai. Sama tu sedih-sedih sangat. Dengan perbincangan Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz di kecap bulletinfm.audio. Buletin Peduli Sejarah, kita menyorot tentang polemik yang berlaku kemangkatan Ratu Elizabeth ini. Nampaknya rakyat Malaysia memang tak suka siapa pun buat komen tentang kemangkatan baginda. Kalau Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa baginda adalah role model raja berperlembagaan yang baik, semua di bawah tu komen yang negatif sahaja. Jadi nampaknya ada satu sentimen negativity di sini daripada rakyat Malaysia kepada penjajahan ataupun pemikiran kita kepada penjajahan British yang berakhir pada 1957. Okey, 6 hari lalu Izwan ada post satu gambar bersama dengan buku Queen Elizabeth yang mana dia baca, dan gambar itu bersama dengan captionnya yang telah pun spark pelbagai perasaan, pelbagai pendapat yang berbeza seluruh rakyat Malaysia. Dan lebih luar biasanya komen-komen yang disampaikan kepada kami itu ya kami boleh terima seadanya, tak ada masalah. Cuma jom kita tengok antara komen-komen yang mereka hantarkan. Antaranya, cukuplah sekadar menghormati kerana mengingati baginda ratu sebagai sebahagian sejarah kemerdekaan kita. Tak payahlah beria sangat sampai nak berkabung segala. Yang kedua, belajar sejarah dan jadi rakyat yang berhemah. Merdeka bukan dapat dengan senang. Lepas tu ada juga yang ketiga, jijik ada manusia seperti ini. Baik, seperti mana tu? Seorang yang juga melahirkan suara hatinya adalah seorang ahli akademik dari Universiti Sains Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Azmi Arifin. Beliau adalah pensyarah kanan bahagian sejarah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Tulis beliau di Facebook, kadangkala yang buta sejarah suka mengajar yang jahil sejarah untuk terus menjadi jahil dan sebutannya. Kata falsampah yang baru habis belajar sejarah. Dr. Azmi, saya nak tahu begitu sampah ke penulisan saya di Instagram itu, Doktor? Okey, terima kasih kerana bertanya dan ingin mendapat penjelasan tentang apa yang telah saya tulis dalam pautan Facebook itu. Sebenarnya itu adalah satu gimmick yang saya berikan, menggambarkan bahawa saya menolaklah tafsiran yang telah dikemukakan tentang aspek kemerdekaan ini. Kerana bagi saya sebenarnya sejarah itu memang telah disilap sebut dan dalam keadaan yang bagi saya tidak sesuai kerana kita masih lagi menyambut hari kemerdekaan dan dia sangat-sangat kebetulan bagi saya. Cuma dari segi tafsiran sejarah itu bagi saya sangat tidak betul dan tidak wajar, kerana apabila saya baca, saya dapati Tuan Izwan menggambarkan bahawa Queen Elizabeth, Ratu Elizabeth telah membuat keputusan untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu pada tahun 1957. Yang digambarkan seolah-olah kalau Queen itu tidak memberikan kemerdekaan, maka kita tidak akan merdeka. Bagi saya itu satu ketidaktepatan fakta kerana bukan Queen yang membuat keputusan untuk memberikan kemerdekaan atau tidak. Kerana Queen sebenarnya tidak ada kuasa pemutus dalam soal ini. Sebaliknya yang berikan ialah kerajaan British, dan itu melalui perundingan yang panjang dan apa sebab barangkali kita kena lihat baliklah apa sebab dia diberikan. Adakah British itu begitu mulia sangat mendapat arahan daripada Ratu Elizabeth misalnya untuk berikan kemerdekaan? Kita kena faham senario sejarah yang berlaku, kerana sebenarnya British terpaksa memberikan kemerdekaan. Ini bukan masalah British mahu beri atau tidak. Memang kerajaan British terpaksa memberikan kemerdekaan kerana sejak tahun 1941 lagi tak silap saya bulan Ogos 1941 lagi, British telah pun menandatangani Piagam Atlantik dengan pihak Amerika Syarikat dan juga PBB, dan tanda tangan itu menjelaskan bahawa British setuju untuk memberikan kemerdekaan setelah British hilang kuasa ketenteraan dan ekonomi pada Perang Dunia Kedua. Dan patutnya sebenarnya kemerdekaan itu pada tahun 1945 lagi. Kerana selepas Perang Dunia Kedua itu
piagam Atlantik itu sudah ditandatangani dan British sebenarnya sudah bertuju. Sebab itu kita melihat setengah negara tanah jajah British telah pun diberikan kemerdekaan seawal tahun 1945. Indonesia. Tetapi masalah banyak negara kemudian betul salah sampailah bahkan tahun 1980-an pun ada negara yang sangat lewat diberi kemerdekaan. Brunei. Baik, jadi dalam konteks ini sebenarnya BT menggunakan pelbagai helah. Dia bukan mahu memberi, bukan ikhlas mahu memberi, dia terpaksa berikan. Dan piagam Atlantik itu ditandatangani dalam keadaan dia terpaksa mengikut syarat-syarat daripada pihak Amerika kerana dia perlukan bantuan mereka dalam perang tersebut. Dan British dalam proses itu menggunakan berbagai helah untuk memberikan kemerdekaan. Dia bukan beri secara mudah. Tahun 1957 itu sebenarnya bukanlah kemerdekaan seperti yang kita fikir pada ini. Barangkali kekeliruan ini kerana tidak dijelaskan dengan begitu jelasnya proses itu bagaimana dicapai dan apa yang kita dapat daripada tahun 1957. Buku-buku teks kita tak jelaskan sangat tentang proses ini yang seolah-olah menggambarkan tahun 1957 itu kita merdeka secara mutlak. Itu masalahnya. Jadi British ini dia sebelum diberikan kemerdekaan tahun 1957 dalam keadaan dia terpaksa, sebenarnya dia sudah pun patut memberikan tahun 45 lagi dan dia melengah-lengahkan dengan mengambil tindakan yang pelbagai untuk memastikan bahawa proses kemerdekaan itu tidak dapat diberi. Misalnya dia menekan gerakan nasionalis kelompok kiri dan kanan juga misalnya UMNO pada masa itu bukan kelompok elit-elit kanan saja dalam UMNO pada kiri yang turut terlibat menubuhkan UMNO dan BT bertindak untuk memecahkan perpaduan kelompok kanan dan kiri dengan memanipulasi peranan kelompok elit dan satu lagi proses yang saya ingat perlu dinilai semula dalam konteks sejarah ialah darurat itu sendiri pada tahun 1948. Kalau kita belajar dalam sejarah disebut dalam buku-buku teks, darurat itu disasarkan terhadap kelompok komunis. Tetapi yang tidak dijelaskan sebenarnya ialah darurat itu sasaran utamanya adalah kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan, bukan kelompok komunis. Kerana British tidak sanggup untuk memberikan kemerdekaan kepada kelompok yang dia tidak begitu serasi, terutama kelompok yang membentuk MCDA pada tahun 1947 dan mengemukakan usul lembaga rakyat pada tahun tersebut. Yang telah mengikuti semua syarat British untuk mencapai kemerdekaan, antara ini terpaksa menerima kerakyatan bukan Melayu sebagai rakyat tanah Melayu. Doktor, Doktor, saya berterima kasih atas penerangan yang doktor berikan. Cuma apabila doktor kata ini bukan keputusan Queen Elizabeth, ini adalah keputusan kerajaan British, bukankah kerajaan British itu sendiri bergerak under His Majesty's name? Betul, tapi Ratu itu sebenarnya di bawah Raja Perlembagaan sistem dia. Memang atas nama Ratu, tapi sebenarnya bukan dia yang buat keputusan. Dia hanya menerima apa yang kerajaan telah putuskan dan dia melalui satu proses perundingan yang panjang. Dia bukan kata hari ini dia bersetuju, Ratu bersetuju, maka kerajaan ikut. Dia bukan macam tu. Ratu hanya sayang apa yang telah kerajaan putuskan. Jadi bagi saya itulah tahun 1957 itu kita fikir itu kemerdekaan. Kita kena ingat prosesnya bagaimana dicapai. Kenapa British beri tahun 57? Kenapa British tak beri awal? Kerana pada tahun 1957 itu sebenarnya British sudah pun memikirkan bahawa dia tidak akan menguntungkan bagi dia untuk beri kemerdekaan, untuk terus kekam takbir tanah Melayu sebagai penjajah. Kerana dia tidak menguntungkan dari segi ekonomi. Dan apabila kemerdekaan itu diberikan tahun 1957, setelah semua syarat British dipenuhi, iaitu British mahu supaya kerakyatan Juswali diterima, yang menyebabkan akhirnya pada tahun 1957 kita menerima hampir 2 juta orang kerakyatan secara Juswali yang telah ditentang pada tahun 1946 melalui Malay Union. 1957 itu kita memenuhi Malay Union. Jadi kita kena faham kemerdekaan sebenar tahun 1957 itu, dan ada syarat-syaratnya. Kemerdekaan jadi siapa yang telah ditetapkan oleh penjajah, syarat-syarat dia. Dan kita kena ingat bahawa 57 itu masa diberikan kemerdekaan, bukan British memberikan kemerdekaan yang mutlak. Memang kita baca sejarah yang ada ni terlalu ringan sangat. Dokumen-dokumen pertama kita tak baca. Jadi orang awal tidak mengetahui sangat. Saya ingat ahli sejarah semua faham tentang aspek ni. Bila British berikan kemerdekaan 57, pentadbiran saja kita seolah-olah merdeka. Tapi sebenarnya bukan mutlak juga. Kerana British masih membuat keputusan. Antaranya tahun 1963, masa pembentukan Malaysia itu grand design British. Masih ada di sini lagi. Dan kemudian tahun 57 itu setelah diberikan kemerdekaan,
dari segi ekonomi, dari segi pertahanan, dari segi hak-hak kemerdekaan itu semua ditetapkan oleh British. Dari segi ekonomi, syarikat masih syarikat British. Pelabuhan kapal British, modal British, bank British, semuanya milik British. Dan dari segi pentadbiran pun bukanlah 100%. Bahawa British itu sentiasa ada untuk memastikan bahawa hanya pihak yang dia setuju saja dapat memekarkan kuasa. Yang sama berlaku di Singapura dan Borneo jugalah. Baik. Salah satu tahun 1963 apabila Malaysia itu dibentuk, itu adalah sebahagian daripada projek British. Kalau nak sembang ni memang panjang, Doktor, kan? Tak Memang cukup panjang. masa. Sejarah ni sebenarnya bagi saya masalah kita pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin minta maaf lah pada Izwan. Memang saya ni kadang-kadang menulis keras. Tak apa, saya faham. Tak apa, Dan sebenarnya saya yang harus betul, saya yang harus berterima kasih kepada doktor kerana membuatkan saya lebih perlu mendalami hal sejarah ini bukan sahaja secara surface dari buku teks, tetapi kita perlu belajar termasuk daripada doktor sendiri. Satu teguran yang baik sebenarnya. Kalau tidak, kenapa saya mesti menghubungi doktor untuk mendapatkan penjelasan ini kan? Cuma mungkin perlu duduk dengan doktor ni untuk bercerita lebih panjang lagi. Kita tak banyak masa. Nanti saya mungkin akan memperbaiki pemahaman saya. Cuma saya mengharap doktor menghargailah orang yang nak belajar sejarah macam saya ni, ya. Ya, memang saya sangat menghargai. Sebab saya terlibat dalam media sosial pun sebenarnya untuk memaksa diri saya supaya dapat memberikan kefahaman kepada masyarakat lah. Saya ingat kelemahan kita pada hari ini ialah kerana buku teks kita tidak menyampaikan sejarah itu terlalu dengan benar-benarnya. Betul. Terlalu. Itu menyebabkan masyarakat tidak faham dia. Dan salah satunya Izwan mungkin dari segi pembacaan mungkin pengaruh dengan buku teks sekolah lagi tidak begitu mendalam luas sangat. Dan kita masuk universiti pun pelajar tidak terdedah lagi dengan semua pertama. Mungkin kerana pelajar ni walaupun ada, dia tidak begitu baca sangat. Jadi sejarah ini tidak berubah daripada zaman kolonial lagi. Pandangan ikhlas yang saya terima daripada Dr. Muhammad Azmi Arifin. Beliau adalah pensyarah kanan bahagian sejarah di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Jadi bukan mudah untuk mereka yang mengatakan komen di media sosial untuk kami hubungi. Kita bertentangan bukan mata tapi suara untuk bercambah pendapat walaupun berbeza apa yang dirasakan betul oleh Izwan dan juga doktor. Tetapi itu sesuatu yang saya pelajari pada hari ini, banyak yang kita tak dapat lihat di buku teks biasa. Dan saya sangat sukakan percambahan ilmu begini, teguran terbuka begini, teguran yang membina begini, bukan teguran yang digunakan menggunakan emosi tanpa fakta. Hanya cuma nak cakap kau pergilah duduk sana meratap menangis tepi keranda Queen ke apa kan. Itu semua emosi yang tak ke mana pun dan hanya menunjukkan nilai pemikiran anda semata-mata. Betul, sekali lagi kami tidak marah kepada sesiapa. Kalau kami marah, kami tak akan buat isu ini untuk dibincangkan bersama. Jadi ini perbincangan yang ilmiah perbincangan dewasa, bukan berdasarkan rasa hati. Kalau tidak, kalau nak ikutkan marah, saya rasa Izwan dah boleh marah semua orang kot. Tapi itulah dia, kita nak sama-sama dapat dan kita tengok mana yang betul, mana yang salah. Sekejap lagi kami nak menghubungi seorang ustaz pula yang mungkin nak memberi pandangan tentang teguran yang dibuat oleh beberapa ustaz kepada saya yang menggunakan beberapa perkataan cantik yang saya kategorikannya kepada saya. Dengar ulangan perbincangan Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz di Kecap bulletinfm.audio.